Kita udah sampai ke akhir zaman, kenapa kita perlu taat kepada mursyid kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghantar kepada kita bayangan Imam Al-Mahdi. Saya nak tanya kepada semua yang ada di sini, kamu semua salat puasa patuh kepadanya. Sejauh manakah kamu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dibandingkan pahala yang kamu buat, tak sama banyaknya dengan dosa yang kamu semua udah buat, sama ada besar atau kecil. Sedar atau tidak sedar, Walid adalah perantara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana ilmunya Walid, Masya Allah. Dan Walid dihantar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di akhir zaman ini untuk membawa kita kembali pada Allah untuk pastikan kita semua dapat masuk syurga. Jadi apa yang perlu kita buat? Taat dan taat pada Walid. Ikut saja perintahnya karena perintah Walid adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mahukan surga, Walid akan bawa. Saya udah lama taat pada Walid, saya sanggup serahkan anak saya untuk berkhidmat. Kat sini. Dia pun baru balik belajar dari Mesir tuh. Kalau Walid nak pilihkan dia jodoh pun saya rela. Nampak macam dia tak berminat je. Nak jimat macam mana, kita bukan terima. Sesiapa saja yang masuk dalam jemaah ni, kalau tak taat, tak ada adab, kita takkan terima. Awak dah lama ke dekat sini. Ayah saya jemaah, mak awak yang mana satu? Mak saya dah lama dah kena cerai. Sebab tu saya duduk sini Khadijah. Ya Allah ya Rasul dekat guru kami, Walid Muhammad Mahdi Irman, jadikan hambamu, taat padamu, Rasulmu musyikmu. Sucikan hati kami, sesuci air zam-zammu. Apa yang budak 16 tahun tahu pasal kahwin tu? By the way tak setuju. Lepas tu nak kena kahwin pula dengan lelaki yang dah tua. Jadi bini nombor 3, nombor 4. Ya terseksa lah hidup budak-budak tu buhai. Nenek moyang kita dulu pun kahwin. Umur tu juga tak ada pun terseksa. Kau je yang fikir macam tu, tapi itu lain bu. Dulu budak-budak perempuan memang tak pergi sekolah. Sekarang ni lain, okey tak apa. Tapi kenapa? Ibu tak kahwinkan Baiduri masa Baiduri umur 15-16 tahun, tapi ibu hantar Baiduri pergi belajar dekat Mesir kan? Lepas ni aku nikahkan kau. Tunggulah, tak ada maknanya. By the way, dia tak nak. Lepas tu nak kena kahwin dengan lelaki tua. Hidup bermadu. Dia orang tu bertuah tahu sebab terpilih. Kahwin dengan syekh tu. Masya Allah kamunya. Setidak-tidaknya, dorang confirm masuk syurga. Berkat suami dorang nanti. Tahu-tahu komplain aja. Tak ada, Baduri tetap tak setuju. Baduri tak suka cara macam ni. Tak payah nak gunakan agama untuk memperdayakan budak-budak tu. Astaghfirullahalazim. Saya udah cakap terus terang sama istri saya tu Walid. Saya tak izinkan dia balik. Saya tahu kalau dia balik Walid, keluarga dia akan basuh pemikiran dia dan cakap bukan-bukan pasal. Jemaah kita nih bermakna udah jatuh talak tu Abi. Itu saya tahu balik. Memang saya ada cakap dengan dia yang dia akan dapat talak tarik kalau dia balik juga. Mungkin Allah dah aturkan macam tu. Nanti akan datang adalah yang menggantikan tempat Rosna tu, Masya Allah. Tempat Habibah tu pun kena cepat diisi juga. Walid ada hasrat juga maksud Walid. Tempat dia sebagai ketua anak-anak remaja tu, Walid tak nak. Anak-anak remaja tu lari sikit bila tak ada ketua. Oh ya, pilihlah siapa-siapa. Kalau boleh yang ada ilmu, yang ada kewibawaan memimpin, ya abang ya. Ada apa? Abang, nak tanya sikit. Boleh tanyalah. Walid dah cakap dah. Siapa yang akan dinikahkan dengan Baiduri? Oh, jangan kata Walid pilih abang. Dia nak nikahkan abang dengan Baiduri, Gurau je lah, itu pun dah cemburu. Kalau abang nak nikah awal-awal lagi tahu. Sejak kakak tu meninggal, abang dah isi dah kotak, tapi kalau Walid putus, cakaplah Ina tak bagi sebab Ina tak bagi. Bukan sebab abang tak nak, abang ni sebenarnya, abang nak kan cukup-cukup lah. Sakit tahu Ina seorang je abang nak, tak ada orang lagi. Puas, apa yang puas? Aduh, ngantuk pula. Besok kan nak kena ambil yang Bali. Kita tidur jom, tidurlah mau. Ajaran agamanya betul, ikut Al-Quran, zikir pun betul. Tak ada pula apa-apa yang terpesong, tapi macam mana dia orang boleh buat benda-benda mengarut tu? Ishpliklah astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, malam ini, aku mendengar suaramu. Awak ni tak habis-habis dengan jahat rumah awak tu. Awak sepatutnya lebih utamakan apa yang dalam rumah ni. Saya ni suami awak, tahu tak saya lapar nak makan. Awak tak masa tu, baju dan bilik tu dah menimbun dah. Awak langsung tak cuci, apa pentingnya sangat awak nak pergi? Sibuk sambut anak orang tu balik? Bukannya majulah gambar pun kan? Siapa kata tak penting? Budak tu baru balik dari Yaman. Dia bakal ketua, bakal pemimpin dalam jihad rumah. Jadi kita kena raikan, saya ini udah lama sabar tuan-tuan. Cakap saya langsung awak tak dengar. Sekarang ni saya tanya awak, mana lebih penting?
Jihad rumah tu ke ataupun keluarga ni, keluarga saya untuk dunia. Jihad rumah untuk akhirat. Jadi dua-dua penting lah bagi abang. Macam mana awak nak dapat akhirat? Kalau dunia pun awak tak boleh nak handle. Awak kan. Tak habis-habis. Setiap kali saya nak pergi sana, awak tak habis-habis nak cari pasal dengan saya. Kalau awak tak nak pergi, sudahlah. Tak payah nak halang saya. Tak payah sebab awak tu isteri saya. Tahu tak saya ada hak? Apa guna saya jadi suami awak? Tak kalau orang lebih pedagang. Tok guru awak tu daripada saya, ha? Awak ni taksub sangat dengan dia kan ya? Awak nak pergi kan ya, pergilah. Saya ceraikan awak dengan talak 1, dunia. Semuanya ada dalam 6 orang. Saya dah kumpulkan mereka dalam satu pondok. Mereka semua masuk serentak ke M ya. Zain yang kumpulkan mereka dan masukkan sekali. Kebanyakan mereka ada masalah sosial. Liar sangat. Mak bapak pun dah tak sanggup nak jaga. Masalah anak-anak akhir zaman. Ada juga yang bos ya tu. Nanti aturkan satu sesi walik berjumpa dengan mereka. Jangan dicampur dengan jemaah lain. Biar mereka saja dulu. Baiklah kanda sayang, sahabat. Hambali kita sudah pun pulang. Terima kasih, bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam, Masya Allah. Alhamdulillah, anak Abi dah pulang. Alhamdulillah, wahai sahabat semua. Salahuddin Al-Ayubi. Kita sudah pun pulang, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat datang kami ucapkan. Karena tercinta dan ku terbuai penuh bunga. Berjalan samudra menjadi kasih capai cemara. Selamat datang kami ucapkan kepada Tuhan. Hancur leburan urip bebarengan kisah senyummu yang penuh. Kasih dan hampir tak pernah. Alhamdulillah, walidlah. Orang yang paling bahagia sekali bila mendapat berita, hambali nak balik. Ilmu yang dipalau pulang ini, kenalah dimanfaatkan sepenuhnya. Kita ni kekurangan anak muda untuk dijadikan idola, insyaAllah walid. Kepulangan hambali di sini, memang untuk bantu perjuangan walid insyaAllah. Bukan untuk wali tapi ummah. Generasi anak muda sekarang ini makin parah jiwanya. Islam telah meletakkan bahwa insan terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Generasi berakhlak mulia akan memberi faedah dan rahmat kepada seluruh alam sesuai dengan pengutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Elo anak tiri ngau sarina, segak hukum ain, alhamdulillah. Macam sesuai pula dengan anak-anak Wan Kalzu. Saya tak kisah siapa, menantu saya serahkan aja pada walid tentukan. Tapi memang padanlah dia dengan bayi duri itu kan. Hambalikan baru aja balik. Tak kenal lagi pun dengan anak saya. Selagi walid tak cakap apa-apa, saya tak berani. Biar walid aja yang tentukan jodoh dia. Walid percaya dengan tugas yang walid nak berikan. Pada hambali ni nanti, hambali akan laksanakan dengan baik. Balik nak tengok, hambal menjadi pemimpin anak muda yang berhemah. Kerjasama setian antara dua generasi ini sangat penting di dalam melahirkan generasi pewaris rumah. Seperti pepatah Arab hikmat tu suyuk. Hama satu syabar hikmah orang tua, semangat orang muda. Buat apa nak pergi ziarah kubur tu? Doa untuk bonda je dah mencukupi. Itu lebih penting, hambali. Dah boleh mula kerja kat sini ke bang? Yalah orang ada ilmu. Mestilah kena manfaatkan untuk rumah. Kata nak jadi penyambung risalah Rasulullah. Kenalah berdakwah masih terlalu awal kok Abi. Biar hambali betul-betul kenal perjuangan jihad rumah ni. Dulu masa tak tunggu kita, hambali tak tunggu kita. Lagipun kita tak tahu sampai bila hayat. Walid menerajui jihad rumah ni. Abi tengok walid tu dah sakit-sakit dah. Abi kena siap sedia, lepas ni Abi akan menerajui jihad rumah. Untuk empire kita ni bagus. Bagus kamu ada kat sini. Ya ada ilmu boleh bantu Abdi untuk seakan 4 ya gitar. Ibu cari ilmu dekat. Adalah apa yang harus dilakukan kita kan bu. Kalau nak tuntut ilmu agama tu tak salah. Tapi yang salah, bila ibu meletakkan walid tu lebih tinggi daripada ayah. Sampai ibu hilang hormat pada ayah. Ibu tak pedulikan ayah. Semua ibu buat, semua untuk walid. Jadi sebagai seorang suami, mestilah ayah terasa dengan ibu. Memanglah ilmu agama ayah tu tak ada, lah sehebat macam walid tu. Tapi ibu kena ingat tahu, ayah tu tetap suami ibu lupa tu. Ini apa yang aku dengar makcik. Aku pernah cerita dulu, tapi apa yang aku nampak aku sendiri saksikan. Memang apa yang jadi dalam tu, aku sendiri pun tak berkenan. Kau tunggu malam berkat tu nanti makcik. Aku cakap, semua orang kena minum air kaki wali. Sampai macam tu suami dan lagi satu, budak-budak yang kerja kat dalam tu, dia orang tak bergaji tahu, tapi dia orang dibuat macam hamba abdi. Tapi aku rasa benda tu masih okey lagi. Sebab nama pun berkhidmat kan. Dia orang kat dalam tu pun makan minum, tempat tinggal pun tanggung. Habis tu perempuan macam mana pula kahwin? Dialah yang muda-muda dikahwinkan dengan ahli, yang tua-tua dijadikan bini kedua, bini ketiga. Tak terseksa ke macam tu? Tapi apa yang walid lakukan itu sudah
Jangan sesekali persoalkan apa yang Walid lakukan. Walid perlukan pelapis di dalam jihad rumah ini. Ilmu saya tak seberapa mana pun. Walid hikmat yang macam mana yang Baiduri nak berikan. Dekat sini apa-apa saja saya sanggup. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa diambil dari bida, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardi. Allah pencipta langit dan bumi. Al-Baqarah 2:17. Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Al-Ahqaf 49. Maksudnya adalah, aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini, dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahkan telah banyak sebelumku dari para rasul yang telah mendahuluiku. Dan dikatakan juga, fulan mengada-adakan bid'ah. Maksudnya, memulai satu cara yang belum ada sebelumnya. Dan perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Satu, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat, kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru. Di bidang iptek, juga termasuk di dalamnya penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah, diperbolehkan. Karena asal dari semua adat istiadat, kebiasaan, adalah mubah. Dua, perbuatan bid'ah di dalam ad-diyan, Islam, hukumnya haram, karena yang ada dalam diyan itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru, di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya ditolak, tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam ad-diyan Islam ada dua macam. Satu bid'ah Qauliyah i'tiqadiyah bid'ah, perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dasar Rafidah, serta semua. Firqah-firqah, kelompok-kelompok, yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Dua, bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam ibadah. Seperti beribadah kepada Allah, dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian, yaitu A. Bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan salat yang tidak disyariatkan, syam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran, dan lain sebagainya.